Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ingin maklum balas daripada yang hadir untuk confirmkan gambar clear dan juga suara clear. Okey. Dan hari ini giliran saya untuk menyampaikan kisah 9 suku malam, yang mana ini merupakan satu khidmat masyarakat My Pusaka, yang mana kami bersama perundi-perundi My Pusaka yang lain bersiaran setiap hari untuk berkongsi kisah-kisah benar yang mungkin boleh menjadi tauladan dan iktibar kepada masyarakat semua. Kalau kebiasaannya kita bercerita, berkongsi kisah-kisah duka yang berkaitan dengan pusaka, yang mana ada waris mudarat, bergaduh, harta beku dan macam-macam lah yang termakan harta batil dan pusaka tidak selesai. Tetapi kali ini saya akan berkongsi kisah gembira. Dia dalam pusaka ni bukan semua kisah sedih, tapi kalau kita buat dengan cara yang betul, sebenarnya ia akan menjadi sesuatu yang menggembirakan, sebab bendanya selesai. Okey. Dan tajuk perkongsian saya hari ini adalah Waris di London, no problem. Tuan-tuan dan puan, okey. Kerana pusaka ada waris berpatah arang. Apa maksud tu? Berpatah arang maksudnya bergaduh lah. Betul tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kisah saya hari ini adalah tentang satu kes. Alhamdulillah, mungkin atas usaha yang dilakukan oleh My Pusaka, ramai waris yang mula tahu apabila berlaku kematian, perkara yang paling penting untuk dibuat adalah untuk menghubungi orang yang mahir, pakar. Jadi itulah salah satu perkhidmatan yang kami sediakan, itu memberi khidmat runding permulaan percuma. Jadi apa yang berlaku, saya dihubungi oleh seorang waris, 2 minggu selepas ibunya meninggal dunia. Dia datang telefon saya, okey, dan saya beri khidmat runding percuma. Saya kata macam ni, yang penting apabila arwah meninggal dunia dan ada harta yang ditinggalkan, memang ada proses wajib. Proses wajib maksudnya, nak tak nak, kalau ada geran tanah, ada duit dalam akaun bank, mesti dibuat proses urus pusaka. Proses undang-undang wajib buat, sebab tanpa proses itu tidak akan dapat 2 surat yang sangat penting. Satu, surat kuasa untuk mengeluarkan duit-duit dalam bank untuk memindahkan kereta, dan perintah pembahagian untuk menukar nama arwah yang dah mati itu keluar dan ditukar kepada nama orang hidup. Tak kisahlah waris ke bukan waris ke. Okay? Jadi itu pun apabila saya terangkan, barulah waris itu faham, ini rupanya. Jadi dia kata, nasib baik saya berjumpa tuan. Okay, jadi melalui telefon saja saya katakan, okey, ini prosesnya, dan saya juga mengatakan ada kosnya. Saya kasih gambaran apa kosnya. Okey. Jadi secara langsungnya dia bersetuju, dan arwah ibunya meninggalkan 3 geran tanah dan ada tunai lebih kurang 500,000. Okey. Dan pada dasarnya, menurut waris yang datang jumpa saya itu, tidak ada masalah lah. Tapi saya kata, untuk menguruskan pusaka, nak tak nak, mestilah semua waris-waris bermuafakat. Dan dia beritahu saya ada seorang adik di London, saya seorang ada abang selalu terbang merata seluruh dunia, dan saya ada kakak di Subang Jaya. Macam mana?
Dia kata tak ada masalah, cuba dapatkan tarikh di mana dapat berjumpa. Okey, jadi saya hanya dapat berjumpa buat temu janji, pergi ke rumah kakaknya di Suruhanjaya bersama yang waris, yang adik bungsu, dan yang lainnya melalui telefon. Okey, abangnya tak dapat hadir di pejabat, dan seorang yang kakaknya di London. Okey, masa tu belum PKP, masa tu orang tak biasa lagi guna Zoom, ya. Saya pun tak pandai guna Zoom masa tu, ya. Ini 4 tahun lepas. Sebelum PKP kebanyakan orang tak tahu pun online video call ni. Jadi kita hanya gunakan text messages dan maklumkan, dan pada dasarnya tak ada masalah. Jadi pada satu sesi yang tak sampai 1 jam, semua perincian tentang harta-harta itu telah dipersetujui. Okey, dan kemudian saya maklumkan, okey, tanah-tanah ni semua dekat Kelantan, anak-anak semua di Klang Valley. Jadi saya kata tak ada masalah. Jadi saya dapatkan maklumat dan kami buatkan carian dan kami buat permohonan melalui rana kami di Kota Baru. Tak ada masalah. Jadi kami pun buat, dan akhirnya dapat tarikh bicara, dan saya maklumkan kepada semua. Untuk masuk submission tu, kita perlu dapatkan surat persetujuan. Jadi waris-waris yang ada tu sign, yang tak ada di London tu kami hantar, dia sign di sana, hantar pada kami dan kami bawa. Jadi apabila dapat tarikh bicara, hanya seorang waris saja. Jadi sebab ini kes datang pada saya pun masa tu perunding di Kelantan not available, saya fly ke Kota Baru, dan waris tadi tu ambil saya di airport, dan kemudian bawa ke mana, Maran Pacang, untuk bicara pusaka di sana. Dan disebabkan semuanya teratur, dokumen cantik, kami bawa di situ, kami bawa kepada kerani tu, okey, cantik. Dan kami yang waris saya tadi masuk ke dalam bilik bicara, sebab semua persetujuan telah pun dipersetujui dan surat-surat semua ada. Bicara pusaka hanya mengambil masa tak sampai 15 minit, keluar, pergi ke kaunter, bayar, selesai. Dalam masa 2 minggu dapat surat kuasa dan perintah pembahagian. Itulah cara terbaik sebenarnya kalau kita ada kes pusaka. Dibuat dengan teratur dengan bantuan pakar. Memang ada kosnya, tetapi ia lebih berbaloi. Bayangkan kalau cara biasa, dia orang akan kata, yang London tu tolong balik. Berapa kos? Dan kadang-kadang balik pun tak selesai. In fact, pada hari yang sama, semasa kami buat perbicaraan di pejabat kecil tu, ada 2 kes yang saya sangat sedih. Pertama, satu kes ada beberapa orang datang untuk bicara pusaka. Cara biasalah, dia orang ada seorang pemohon, lepas tu bila tarikh bicara semua waris datang. Rupanya dah lamanya kes, jadi waris datang pun bertongkat-tongkat. Ramai, saya tak salah ada 7 orang. Itu pun masa datang tu ada lagi beberapa orang yang kata tak dapat hadir. Kami masuk dulu, tetapi apabila kami dah selesai bayar fee, kami lihat mereka masih belum selesai lagi. Bila keluar pun muka macam nak gaduh. Rupanya mereka tidak berbincang. Mereka datang ke situ, barulah nak bincang, dan akhirnya saya dengar-dengar perbicaraan tak selesai sebab tidak dapat ada kata putus. Bayangkan, yang 7 orang ni datang dari jauh tetapi tidak selesai. Itu satu kes yang saya nampak sendiri. Yang satu lagi kes ialah ada seorang anak muda datang ke kaunter dan untuk menghantar permohonan pusaka arwah ayahnya. Okey. Jadi dia datang bawa, sama juga kesnya, anak muda ni tak pernah pun membuat urus pusaka, tak mahir, jadi first time buat. Jadi dia pun buat isi borang dan akhirnya rasanya dia siap, dia pun bawa untuk anak muda ni datang daripada Kuala Terengganu. Dia datang ambil cuti untuk submit
borang permohonan urus pusaka. Sampai dekat kaunter, kerani tu kata, "Dek, ini tak cukup. Dek, ini tak cukup. Dek, ini salah." Dia merayulah, dia kata, "Saya datang dari jauh daripada Terengganu semua, tapi dah borang salah." Dia macam mana? Jadi inilah sebenarnya yang kerap berlaku di dalam proses urus pusaka. Bila kita tidak mahir, kita akan buat kesilapan. Kalau kita tak tahu prosesnya, antara proses yang penting ialah pemufakatan waris. Kalau kita tak bermufakat dan siapkan dokumen-dokumen persetujuannya, perbicaraan selalunya akan gagal. Jadi alhamdulillah untuk kes ini, walaupun nampak rumit, waris di London no problem. Perbicaraan 15 minit selesai. Jadi inilah saranan saya pada tuan-tuan dan puan, sekiranya ada berlaku kematian di kalangan ahli keluarga, jangan memandai-mandai, cari orang yang pandai. Di Mahkamah Pusaka kami menyediakan khidmat runding percuma. Jadi nanti penonton-penonton Mahkamah Pusaka yang lain, sila letakkan link tuan-tuan dan puan supaya jika ada sesiapa yang menonton video ini, rasa aku ada pusaka yang belum selesai, no problem, jangan gusar, dapatkan khidmat runding percuma, ada linknya. Sebab terlalu banyak kes yang mana kita lihat bila berlaku kematian, mereka memandai-mandai, akhirnya tersesat jalan dan tidak selesai, ataupun mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Ini bukan cerita dongeng, terlalu banyak. Kalau tak percaya, dengar siri-siri yang sebelum ini tentang kisah 9 suku. Berapa banyak kes suka duka, bukan suka, kisah-kisah duka yang berlaku disebabkan proses urus pusaka tidak dibuat dengan teratur, dengan cara yang betul. Okey, jadi itulah kisah ringkas saya, yang mana kalau dibuat dengan betul, berpandukan hikmat nasihat pakar, kes pusaka yang rumit pun boleh diselesaikan dengan baik. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, kalau menonton video ini, kalau rasanya boleh dimanfaatkan orang lain, sila share, sebarkan, sebab inilah mungkin boleh menjadi penyelamat dalam memastikan proses urus pusaka arwah yang meninggal itu dapat selesai dengan baik. Dan jangan lupa boleh lawati YouTube channel Mahkamah Pusaka Official. Di dalamnya ada siri-siri kisah 9 suku yang sebelum ini. Boleh tonton, like, subscribe supaya dapat tauladan dan ambil iktibar. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.